Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum daripada kita memulakan kuliah kita pada malam ini, mari kita baca dulu salawat yang saya bagi iaitu. Dan malam ni saya nak bagi pula satu zikir yang disabdakan kepada kita oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu kita baca dulu salawat yang saya ajak kuliah kita yang lalu. Tuan-tuan ingat tak? Saya bagi photostat, kalau tak salah ingatan saya. Ikut saya semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Ikut an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu kita dah ajaklah kuliah lalu. Fadilatnya sangat besar salawat ni. Jadi setiap kali saya datang nak mengajak, sebelum kita nak baca hadis-hadis Nabi ni, kita nak baca zikir dulu, salawat dulu, sebagai muqaddimah pendahuluan kepada kuliah kita. Mudah-mudahan ada keberkatannya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Khususnya hari Jumaat, kita main nak sembahyang Jumaat, mungkin kita main awal sikit, duduk dalam masjid 15 minit baru orang azan. Dalam masa 15 minit itu, selepas kita sembahyang tahiyat masjid, duduk baca selawat ni berapa puluh kali dapat. Sebab Nabi kata, Nabi sabda, fastaksiru fihi, fastaksiru, naklah kamu banyak-banyakkan membaca selawat pada aku pada hari Jumaat. Nabi sebut hari Jumaat hari Allah buat Nabi Adam alaihi salam. Hari Jumaat hari Allah masukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Hari Jumaat Allah sebut Allah turunkan Adam dari syurga mai ke bumi. Dan hari Jumaat juga Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia, wafat. Dan Nabi sebut lagi hari Jumaat juga insya-Allah akan berlakunya kiamat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Sebab itu malaikat-malaikat di langit, kalau sampai hari Jumaat saja mereka gondah, takut berlaku kiamat. Oleh itu kata Nabi, hari Jumaat ni mulia di sisi Allah, maka banyakkanlah salawat kepada aku pada hari Jumaat itu.
Jadi tuan-tuan boleh ambil selawat ni, duduk, kita duduk tunggu sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat ke malam Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Inilah yang saya nak ajak tuan-tuan semua ni, nak ajak tuan-tuan semua boleh hak ni jadi amalankan kita. Nah, kita tak mau mengaji saja, kita nak beramal. Kita mengaji ni kita nak cari bekal untuk kita nak beramal. Antaranya baca selawat ini fadilatnya sangat besar, insya-Allah. Boleh dah hafal? Ikut sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah, senang sangat tuan-tuan. Nak tidur malam pun baca salawat kat Nabi, tanda sayang kat Nabi, insya-Allah. Kalau banyak-banyak salawat kat Nabi nak tidur malam, barangkali sebelum mati kita akan mimpi berjumpa dan bertemu dengan Nabi sekali, insya-Allah. Orang yang selalu selawat tanda dia sayang kat Nabi. Satu lagi lain pada selawat, ada zikir. Zikir ni Nabi sebut, siapa yang baca siang hari ataupun malam hari, kebetulannya hari itu dia mati, maka Allah akan ampun segala dosanya. Kebetulannya malam tu dia mati, Allah akan ampun dosanya. Yaitu zikir yang dimulakan dengan la ilaha illallah. 5 zikir. La ilaha illallah ni kalimah tauhid. 5 zikir ni semua Nabi ajak dengan la ilaha illallah ni. Saya nak baca, tuan-tuan ikut saya. Satu saya nak baca 5 kali. Allah la ilaha illallah. Ikut tuan-tuan, ikut, insya-Allah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Mudah saja, cuma kita tak tahu. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Satu-satu saya nak baca 5 kali. 2 kali dah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Satu. Yang kedua 5 kali juga. La ilaha illallah wahdah. 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 Tu kalau kita nak sambung. Kalau kita tak sambung lagu tadi lah, la ilaha illallah wahdah. Kalau kita nak sambung, la ilaha illallah wahdah. 2. Yang 3,
لا إله إلا الله ولا شريك له 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 لا إله إلا الله ولا شريك له. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. Dan yang kelimanya, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik tuan-tuan, itu dua lah yang kita mula kuliah kita. Satu salawat, satu lagi zikir. Nah, zikir ni balik buat amal lah, hari-hari baca, kan payah, sambil-sambil berjalan pun boleh. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wa la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil berjalan pun boleh baca. Nah, 5 zikir ni Nabi kata takdir kawan tu mati lepas dia baca zikir ni, Allah akan ampun segala dosanya. Allah. Baik tuan-tuan, itu sebagai muqaddimah kuliah amalan. Sekarang kita nak baca hadis Nabi. Saya nak baca malam ni bab baru lah, no? Babu fin nasihati. Hadis 11 habis dah, hadis 12 habis dah. Hari ni kita nak baca bab baru, iaitu hadis yang ke-13 insya-Allah. Kalau kitab sama dengan saya ni, muka surat dia 18. Dia tak ada tulis pula. Dia tulis 17, 19, 18. Tak lekat. Terus tak. Ini satu daripada ajaran Islam. Apa dia? An-nasihah. Nasihat. Beri nasihat kepada kawan. Bagi nasihat kepada anak. Bagi nasihat kepada orang-orang muda. Dan juga bagi nasihat kepada orang-orang tua. Nasihat menasihati itu
adalah satu amalan dalam agama. Itu perkataan nasihat ini diambil daripada perkataan Arab, daripada perkataan nasoha. Nasoha jadi nasihat. Perkataan nasoha ini digunakan dalam bahasa Arab apabila seseorang ambil manisan lebah. Dia naik pokok, naik ada sarang lebah, dia pergi ambil manisan lebah dari sarang lebah tu, habis bolehlah kita kata satu besen, satu timba ke, satu bekas ke. Dalam nama nisan tu ada macam-macam. Ada anak lebah, ada ibu lebah, ada ranting kayu, ada daun kayu. Maklum sajalah ambil di atas bukit tu. Apabila dia buat balik ke rumah, dia bersihkan manisan lebah tu daripada anak-anak lebah, daripada ranting-ranting kayu, daripada daun-daun kayu. Tu nama dia dalam bahasa Arab nasaha ataupun nasihat. Pertama sekali manisan lebah tu manis, mahal harga dia. Yang kedua, dia dibersihkan daripada segala yang ada dalam dia, daun kayu, ranting kayu, anak lebah, buang habis, suci elok, bersih. Itu namanya nasaha. Tuan-tuan faham apa dia? Kita apabila kita nasihat orang, Pak Cik, jom kita pergi mengaji, Pak Cik, jom. Nah, bukan banyak, tak lama. Lepas maghrib, lepas isya habis, Pak Cik, kita baliklah. Kamu ni, anak-anak muda ni, jangan duk naik mutu deras sangat. Bahaya diri kita, bahaya orang lain. Apabila kita nasihat itu, artinya kita bagi suatu benda yang manis macam manisan. Yang kedua, kita bagi bukan manisan sebarang manisan, manisan yang sudah disuci dan dibersihkan dari segala-gala benda yang ada dalam tu. Tu maksudnya lagu tu. Sebab itu apabila kita nak nasihat orang, biar kita rasa kita akan bagi kat dia tu manisan yang manis, yang bersih, yang mahal. Kita hak terima nasihat orang pun kena ingat, ni orang ni bagi kat aku ni bukan sebarangan ni. Dia bagi manisan yang manis, dia bagi manisan yang mahal, manisan yang bersih. Itu makna nasihat. Cantik tak cantik? Dah lah manisan, bukan bagi ayak tebu, bagi manisan. Manisan ni pula bukan senang nak dapat tu. Mula-mula kalau bagi masa ambil itu macam-macam ada dalam tu, ada daun kayu, ada ranting kayu, ada anak lebah. Dah bersih dulu baru bagi. Itu nama nasihat. Nabi nasihat kita. Orang Islam sama orang Islam diminta nasihat menasihati. Suami nasihat isteri, isteri nasihat suami. Abang, ya, nak tidur pun abang oi, pergi semayang Isya dulu abang pergi. Saat ni tidur, loop balik pergi lepas semayang Isya, pergi abang semayang dulu. Itu makna kita bagi yang bersih lah tu, bagi yang manis lah tu.
Allah. Nabi-nabi, sama ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain, mereka adalah merupakan orang yang memberi nasihat kepada umat masing-masing. Nabi Muhammad bagi nasihat kepada umat. Pernah dengar Nabi nasihat apa? Nak bagi satu nasihat Nabi kat kita malam ni. Nabi kata apa dalam hadis? Igtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata ni kuna nasihat kamu ni, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5. Allah bagi kat kita 5, kita kena ambil peluang. Masa Allah bagi 5 perkara tu, kita rebut peluang tu, buat kebajikan, buat apa benda-benda baik sebelum datang 5. Kita tanya, apa dah 5 perkara tu? Nabi sebut pertama sekali, syababaka qabla haramik. Rebut peluang ketika kamu muda. Nak mengaji masa muda, nak buat ibadat masa muda, nak tuntut ilmu masa muda, nak cari harta masa muda. Qabla haramik, sebelum kamu datang tua merongkoh. Dan tua aja, nak baca kitab tengok mata tak nampak. Dia kata boleh bawa spek mata, kalau terlupa spek mata, nak mengaji telinga korang dengar. Pipi surau malam tu mikrofon tak ada. Duk punah tikak lah, tak dengar. Masa muda tak mau mengaji. Tu Nabi pesan, syababaka, rebut peluang masa kamu muda, qabla haramika, sebelum kamu datang tua. Ni nasihat ni cukup berguna. Yang kedua Nabi nasihat, wasihhataka qabla saqamik. Rebut masa kamu sihat sebelum datang sakit. Stroke dah, duduk tidur atas katil baru nak main mengaji. Masa boleh berjalan, lari, lompat, parit, tak main. Nabi kata rebut masa you muda. Saya cakap you lah, Nabi tak cakap you. Rebut masa kamu muda sebelum datang tua. Rebut peluang masa kamu sihat sebelum datang sakit. Kita mengaji pasal apa? Orang main mengajak kita pun dia duduk sihat lagi. Kita boleh main mengaji, kita sihat, dia sihat. Tunggu, kita sihat, dia sakit, tak boleh main dah. Ataupun tunggu, dia sihat, kita sakit, tak boleh pi dah. Tu Nabi kata, masa sihat, rebut lekas sebelum datang masa sakit. 3, wa faraghaka qabla syughlik. Rebut masa kamu ada masa lapang, ada kelapangan masa. Rebutlah masa tu nak buat kebajikan apapun. Qabla syughlik, sebelum datang masa kesibukan, sibuk. Jom pergi mengaji. Tak boleh pergi lah. Kawan awak, saya nak kena pergi hospital ni, duk tunggu mak saya sakit, tak ada siapa tunggu. Kita dah sibuk. Saya nak kena pergi hospital ni awak, isteri saya sakit, suami saya sakit, tak ada siapa jaga dia. Nak boleh pergi mengaji, tak boleh dah. Sebab tu Nabi ingat, masa kita lapang,
ada peluang masa, rebut sebelum datang masa kita sibuk. Kadang-kadang kita buat sibuk, hak tu cerita lain. Ni sibuk sungguh ni. Berapa dah? 3. Yang keempat, wa ghinaka faqabla faqrik. Rebut masa peluang nak buat kebajikan, masa kamu senang, kaya, duit ada, nak buat kebajikan, buat. Qabla faqrik, sebelum kamu fakir, susah, miskin. Masa tu baru duk tepuk dai nak buat kebajikan tu, nak derma tu, nak wakaf ni, wakaf ni. Masa hari tu duit banyak tak mau buat. Duit tak ada baru teringat nak buat. Nak buat apa? Allah. Saya lepas sembahyang subuh pagi tadi, ada seorang perempuan tua dah. Dia pergi kat saya duduk atas tikar sejadah. Dia kata, Ustaz, ya, saya ni duk berasa nak buat fadiah sikit. Sebab saya dengar orang duk buat fadiah kepada arwah ayah saya. Saya tak tahulah, abang-abang saya tak buat kat dia. Saya pun tak ada nak tanya mak saya, dia mak buat ke tak buat. Ayah ni mati lama dah, 20 tahun dah. Tapi saya masa tu tak tahu apa lah, ni dah mengaljak sikit. Duk bahasa akut ayah ada tinggal puasa. Mazhab Syafi'i pula, kalau Allah ayah tu tinggal semayang-semayang, ada qaul kata boleh buat fidyah, tak apalah. Atau khilaf, tak apalah. Saya nak buat fidyah kat dia lah. Kut. Mak saya dulu tak dan buat, abang-abang memang tak buat. Allah saya ingat, kata, Allah baguslah hang. Dia pun bukan senang juga. Saya nak buat lagu mana, dia kata. Saya kata buat beli beras lapis sedekah. Niat buat fidyah kepada ayah. Allah kira ambil lah. Nah, buat fidyah. Tuan-tuan, ada manusia lagi, orang perempuan tua dah, dia pun sakit lutut. Tapi dia duk berasa lagu tekilan. Ayah dia meninggal, anak-anak tak ada buat fidyah kat dia. Walaupun barangkali ayah dia pernah tinggal puasa masa dulu, maklum sajalah, kalut duk belah anak apa semua, puasa pun tinggal, semayang pun tinggal. Maka dia rasa tekilan nak buat tu, sebab adik-beradik dia memang tak buat. Mak dia pun dia tak dan tanya, mak dia pun mati dah. Dan ni subuh tadi ada manusia lu ni, orang perempuan itu katanya rebut masa kita senang, ada duit RM1 nak buat kebajikan, buat sebelum datang susah baru nak tepuk dahi. Aku masa duit itu ada, dapat bonus banyak juga lepas pencen ni, pergi duk beli kereta, beli semua. Allah tak ada nak buat kebajikan pun. Nabi kata, laisa min malika illa ma akal. Bukan harta kamu kecuali hak kamu makan. Hak makan hak kita. Aw labista fa ablait, ataupun yang kamu pakai tapi dia akan jadi buruk. Hak kita makan habis, hak yang kita pakai jadi buruk. Kalau kita beli duit baju elok, lama-lama jadi buruk. Beli kereta baru, lama-lama jadi second hand. Yang 3 Nabi kata, au tasaddaqta, yang kamu bersedekah, fa abqaita, itu yang kekal sampai akhirat, dia tunggu kita di sana. Hak makan habis, hak pakai pun lusuh, hak sedekah itulah akan abqaita, engkau kekalkan dia, menunggu kamu di akhirat. Kita niat apapun niat bagi elok, insya Allah sampai, tuan-tuan.
Allah. Kena niat ikhlas pada Allah, Allah akan bagi. Saya ingat ayah saya dulu, Allah yarham, mati dah 31 tahun dah. Saya balik daripada Mesir dan duduk 4 malam dia pun meninggal. Dalam masa dia duduk sakit teruk 4 malam, dia pesan kat saya satu, Din, ya aku sakit teruk dah ni, aku pun hujung dah. Nak pesan kamu hang, dia kata hang lah, hang jangan tinggal negeri Kedah lah. Jangan tinggal negeri Kedah, negeri kita. Jangan tinggal. Kalau hang nak kerja apa pun, jangan tinggal negeri Kedah. Kalau hang duduk di Kedah, mungkin orang-orang Kedah dapat manfaat juga daripada hang. Ilmu hang ada sikit-sikit yang hampir ngaji masyarakat menang. Saya pernah pergi temu duga untuk jadi pensyarah UiTM Shah Alam. Saya pergi temu duga tu sebab ada kekosongan UiTM kot di Arau. Saya duk cadang kalau dapat jadi pensyarah duk di Arau. Saya tak tinggal Kedah lah, saya duduk ulang alik duk Kodiang. Pi sana temu duga bulan Ramadan, pi temu duga ada kekosongan pensyarah bahasa Arab. Saya pi temu duga bulan puasa, masuk penemu duga saya tu semua cakap Arab. Dia kata, cuba anta cerita sikit dengan bahasa Arab tentang fadilat Al-Quran yang turun pada bulan puasa ni. Terus cakap Arab. Saya pun bismillahirrahmanirrahim cakap Arab lah. Dia duduk dengar. Habis balik lebih kurang 14 hari tu sampai satu surat. Surat itu disain oleh seorang ni, perempuan dia. Namanya Cik Rakyah. Sukacita dimaklumkan bahawa Tuan telah dipilih untuk menjadi pensyarah bahasa Arab di pusat bahasa Arab di UiTM Shah Alam. Terimalah. Saya duduk cadang guru bahasa Arab di UiTM Arau ni ada kosong. Kawan tu dia bertukar pergi UiTM UUM. Tawar suruh pergi sana. Pas. Aku kalau pergi kerja Shah Alam, aku tinggal wasiat ayahku. Ayahku kata, hang jangan tinggal Kedah. Saya pun telefon Cik Rakyah tu, abang, Tuan minta maaf Puan, saya tak dapat terima jawatan ni. Awak Ustaz, bukan senang ni nak dapat jawatan ni di pusat bahasa di sini ni. Orang perlu kepada Ustaz. Mereka dengar Ustaz cakap Arab itu, mereka syok, mereka minta lagi Ustaz ni. Tak boleh, sebab saya, kalau saya pergi, saya dah langgak wasiat ayah saya. Ayah saya wasiat suruh duduk Kedah, bagi kamu duduk Kedah, boleh khidmat di Kedah. Saya minta, saya tolak jawatan dan tawaran ni. Ini orang pertama letak yang tolak tawaran ni. Bukan senang nak dapat tawaran ni Ustaz. Tak apalah Cik Raka, pertama kah yang kedua kah, itulah keputusan saya. Saya tak pergi. Alhamdulillah saya duduk sini mengajak insaniah. Kemudian tuanku Titah suruh jadi mufti, tak tinggal Kedah. Sampailah tak tinggal, insya-Allah mati di Kedah juga. Yang kedua ayah saya pesan. Ini kata niat. Din, ya. Aku bagi dah pesaka kalau ayah mati ni
hak ni ada 4 elong ni, mak sekerat, hang sekerat. Hak tu hak dekat dengan padang budak-budak duk main tu, jangan ambil nah. Hak tu ayah nak wakaf untuk buat sekolah bagi budak-budak mengaji. Sekolah lama ni dah tak berapa ni dah, nak buat wakaf tapak tu lah buat sekolah. Ayah nak bawa sama ayah pergi akhirat, jangan ambil tu. Lepas ayah mati, kami pun mesyuarat balik tak ambil, tinggal situ. Budak-budak main bola jadi padang bola budak-budak. Akhirnya tu kata niat dia baik tu. Ada seorang hamba Allah, dia mai kat saya, dia jumpa saya tanya cakap lebih kurang. Dia habang kat saya akan wakaf bangunan sekolah di tapak yang ayah datuk wakaf. Saya wakaf tapak sekolah untuk mak dan ayah saya. Ayah datuk wakaf tapak tanah untuk buat sekolah, saya akan buat sekolah. Datuk wakaf ilmu kepada orang. Saya kata alhamdulillah. Saya berdoa tu, alhamdulillah lah, 3 tahun yang lepas sekolah tu dah siap. Dia mai buat sekolah tu hampir 3 juta ringgit lah duk guna untuk mengaji lah. Dia tanya saya berapa tingkat nak buat. Saya duk plan dah, ada plan dah 2 tingkat untuk 8 bilik darjah. Tak apa Datuk, saya buat 3 tingkat 12 bilik darjah. Siap 3 tingkat 12 bilik darjah. Dia bubuh dengan kipas angin, dia bubuh dengan meja kursi semua. Bukan sekolah kosong. Bangunan saja hampir 3 juta, kelengkapan lain tak tahulah 3 juta lebih. Ni nak habaknya, kalau niat kita betul, Allah akan tunai niat kita. Alhamdulillah. Itu nasihat lah tu. Kita bagi yang manis dan kita bagi yang bersih. Bukan manis saja, bersih macam manis salbah tadi. Nasihat ialah suatu perkara kebaikan dan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Nasihat menasihati, kita nasihat dia nasihat kita, adalah amalan yang digalakkan ke atas setiap muslim mengamalkannya apabila umat Islam sentiasa hidup dalam keadaan nasihat menasihati, akan mudahlah dihindarkan berlakunya perkara yang tidak diredai oleh Allah. Nabi pi perang Badar. Nabi Muhammad ni kita tahulah, dia selalu terima wahyu daripada Allah. Namun demikian tuan-tuan, walaupun Nabi Muhammad tu kedudukannya tinggi, dia terima nasihat daripada orang bagi nasihat kat dia. Dia letak tentera dia, Islam nak perang Badar ni, perang mula-mula perang dalam Islam zaman Nabi. Menang orang Islam. Orang Islam sikit, orang kafir ramai tapi menang orang Islam. Nabi letak Badar ni dia ada telaga ada satu tempat telaga. Nabi tak tentera Islam di depan telaga ni, telaga duduk depan. Satgi orang kafir mai belah nu. Orang Islam duduk belah ni. Telaga itulah yang akan memisahkan antara orang kafir dengan orang Islam tentera. Seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Arat, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, amanzilun anzalakahullah, Tuan letak tentera Islam di tang ni
Telaga Badar duduk di depan ni, adakah ini perintah Allah au ra'yun wa makidah, ataupun ini pendapat tuan dan tuan rasa strateginya lagu tu? Awak yang kamu tanya lagu tu, Khabbab, saya tanya ni ya Rasulullah, kalau itu perintah Allah, no comment, saya tak komen apa. Perintah Allah, kita taat saja. Tapi kalau itu ijtihad tuan fikir wajar di sini, maka saya minta, boleh tak kalau saya nak bagi pendapat, nasihat saya sikit? Nabi kata sila. Cuba tuan-tuan tengok Nabi, pemimpin dunia akhirat, tapi dia tak ego. Kita ni bukan pimpin tak mana pun, tak boleh kata apa, semua dia betul. Nabi kata, dah, hak ni aku fikir saja, bukan ada wahyu daripada Allah, arahan Allah, dah. Ini aku rasa strateginya begitu. Kalau begitu boleh tak saya bagi pendapat? Silakan. Dia kata, ya Rasulullah, Khabbab ni, bukan Abu Bakar, Khabbab bin Al-Arat, dialah yang mengislamkan adik Sayyidina Umar, Fatimah, dengan suaminya Zaid, Sa'id bin Zaid. Ya Rasulullah, kita dalam peperangan kita memerlukan ayak. Ayak ini adalah punca kekuatan. Tentera kita berperang, kita akan nak ayak, nak minum, nak apa. Saya rasa sebelum kita tentera kafir datang, kita pindahkan tentera kita ni, kita duduk di belah sana, biar telaga tu duduk dalam tentera kita. Sebab apa? Sebab kalau kita nak guna ayak pun, dia sudah duduk di dalam tentera kita, senang nak cebok ayak, nak ambil ayak. Orang kafir pun mereka tak boleh dapat ayak, sebab ayak tu duduk dah di dalam kita. Tapi kalau duduk di depan ni, ya Rasulullah, kita nak dapat ayak pun susah, sebab di depan itu ada tentera-tentera musuh, barangkali kekuatan kita tak ada untuk nak berperang. Nabi kata, betul Khabbab, aku setuju dengan pendapat kamu. Akhirnya Nabi perintah tentera Islam pergi duduk sebelah sana, Telaga Badar, duduk di dalam tentera Islam, berperang, menang perang Badar. Tuan-tuan, nak ceritanya, Nabi pangkat orang yang tinggi di sisi Allah pun dia boleh buka dada dia terima nasihat daripada manusia biasa. Khabbab bin Al-Arat ni manusia biasa, tapi dia masuk Islam awal. Itu kata nasihat, menasihati itu penting. Perkara yang berkaitan dengan nasihat ini banyak didapati di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah seperti yang diterangkan di bawah ni, insya-Allah. Yang pertama, ayat Allah yang berbunyi dalam suratul Hujurat ayat 10, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu, lelaki perempuan, ikhwatun, bersaudara. Bersaudara. Kalau bersaudara artinya kena hidup secara aman, cara hidup, cara elok, bersaudara. Nak tengok mata, nak dengar telinga, nak makan mulut, nak jalan kaki, nak pegang tangan. Cuba tengok, mereka pakai elok. Nasi duduk depan, tangan ambil
Mata tengok. Angkat tangan mai ni. Mulut nganga siap lah. Bukan suruh pun. Bersaudara anggota kita. Cuba mulut dengan tangan tak pakat. Nasi wak mai tak fi mulut, mulut tutup. Nasi nak masuk kat mana? Sebab itu Nabi kata orang Islam sama orang Islam ni aku nak macam satu anggota. Kita nak buang air, nak terberak, tak sangar dah nak terkencing. Kaki jalan kami derah. Padahal kaki kan dia kencing pun nak kencing orang lain. Tapi kaki jalan derah. Masuk bilik air, tangan kunci terus. Selak kain apa semua. Duduk. Nabi kata, aku nak orang Islam sama orang Islam ini semacam anggota tubuh badan. Bawa kereta, mata tengok depan, pi depan, naik lampu merah, kaki brake terus, bukan dan suruh dia pun. Tangan bertolak gear terus. Artinya apa? Bersatunya anggota kita. Itu yang Nabi nak. Sebab tu Nabi kata, Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya Allah punya kemah sebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah, kita sakit gigi, pergi klinik ambil ubat gigi. Yang sakit gigi, yang pergi kat klinik bawa kereta sampai tangan, kaki, mata semua. Pada yang sakit gigi, pergi beli ubat, tangan buat keluar duit. Buat balik kat rumah sakit gigi, tangan ambil ubat, bubuh, tangan ambil air minum. Padahal kalau tangan kata gigi, hang punya pasal lah. Bukan aku yang sakit, hang yang sakit. Tapi tak, tuan-tuan, ni yang kata bersaudara tu. Dia tolong yang sakit gigi. Sikit tak sangka. Mata tak ada pasal, pergi buat keluar air mata pasal apa? Hidung buat keluar air hiri pasal apa? Padahal buat keluar air gigi, liak-liak sudahlah. Ni tak, keluar habis air. Itu kata Nabi kata, Islam sama Islam ni ibaratnya satu anggota tubuh badan. Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara. Firman Allah lagi, wa ansahu lakum. Nabi kata, aku nasihat kamu. Firman Allah lagi, wa ana lakum nasihun amin. Aku nasihat yang dipercayai untuk kamu. Aku nasihat. Ini Nabi dulu kata kepada umat dia. Baik, Nabi kita kata apa? Tengok hadis 13, kita baca satu. Wa an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihin. Nabi bersabda bahawa agama itu dia akan jadi elok apabila ada konsep nasihat menasihati ni. Kalau nasihat ni tak ada, agama tak akan berjalan dalam masyarakat. Ad-din, agama ni Nabi kata an-nasihah, ia akan jadi elok, jadi cantik dengan nasihat. Sahabat pun bertanya Nabi, qulna liman? Kami tanya Nabi, ya Rasulullah, untuk siapa kita nak nasihat ni? Nabi jawab, untuk 5. Pertama, nasihat kepada Allah. Haish, lagu mana nak nasihat kepada Allah ni? Patut Allah nasihat kita. Panjang ulama hadis Muslim ni, ulama syarah. Nasihat kepada Allah, balik kepada tadi, nasihat. Kalau kita nasihat kat kawan, kita bagi benda yang manis, kita bagi benda yang bersih. Nasihat kepada Allah lagu tu lah, kita bagi benda yang manis dalam hati kita ni kepada Allah. Iman baik betul-betul kepada Allah, bagi benda yang bersih kepada Allah. Yang ibadat kita biar betul-betul ikhlas kerana Allah, jangan kerana itu dan kerana ini. Sebab kalau kerana itu, kerana ini, ibadat kita tak bersih. Jadi nasihat kepada Allah ni, kita bagi benda yang manis kepada Allah, iman kepada Allah. Kita bagi yang bersih pada Allah, ibadat kita betul-betul kerana Allah, bukan kerana orang lain. Itu makna nasihat pada Allah. Yang kedua, nasihat kepada kitabnya, kitab Allah, Quran. Apa arti kita nasihat pada Quran? Kita bagi yang manis kepada Quran, kita baca dia, kita amalkan dia, kita sayangkan Quran. Itu makna nasihat kepada kitab Al-Quran. Orang yang rajin baca Quran, orang yang beramal dengan kandungan Quran, orang itu orang yang nasihat kepada Quran. Sebab dia bagi kepada Quran benda yang manis, dia bagi kepada Quran benda yang bersih. Wali rasulihi, yang ketiga, nasihat kepada Rasul. Bagi kasih sayang kita kepada Rasul. Kita selalu berselawat kepada Rasul, kita selalu mengamalkan sunnah Rasul, kita selalu belajar hadis-hadis Nabi. Itu makna kita nasihat kepada Rasul. Wali a'immatil muslimin, yang keempatnya nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Kita tegur dia, bagi yang manis kat dia. Kita tegur dia, kita nasihat dia, kita bagi yang bersih kepada dia. Wa ammatihim, dan kita nasihat pada orang umum, orang ramai, orang Islam yang ramai. Nah, kita bagi nasihat, teguran-teguran yang membina untuk masyarakat orang Islam ni. Ini Nabi jawab, nasihat pada Allah. Lagu makna tadi, nasihat kepada kitab Allah Quran, nasihat kepada Rasul, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin Islam. Kalau kita jadi pemimpin,
kita juga harus berlapang dada menerima nasihat daripada orang yang kita pimpin. Kalau anak bagi nasihat ke ayah, ayah mesti berlapang dada untuk dengar nasihat anak. Kalau isteri nasihat suami, suami mesti berlapang dada untuk dengar nasihat suami isteri. Wa ammatihim, dan begitu juga kita nasihat kepada orang-orang ramai ni. Itu yang Nabi sebut. Kalau itu berlaku, konsep nasihat ni berlaku, nasihat pada Allah, nasihat pada kitab Allah, nasihat pada Rasul, macam mana kita cerita saat ni, nasihat kepada pemimpin, nasihat kepada orang ramai. Kalau konsep nasihat ni berlaku, agama akan jalan elok dalam masyarakat. Ad-dinun nasihah, agama ini dia akan jadi elok, dia akan jalan elok apabila ada konsep nasihat menasihati ini. Daripada Abu Raqiyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Baginda menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam, dan untuk umat Islam semuanya. 5 konsep nasihat ni Nabi sebut. Pengajaran hadis, orang Islam hendaklah yakin dan tunduk serta patuh kepada segala perintah yang terkandung di dalam ajaran Islam. Lebih-lebih lagi perintah yang wajib, kena tunduk, kena patuh. Itu baru kita terima nasihat agama. Segala kekeliruan yang terdapat di dalam menentukan hukum hendaklah dirojokkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, wajib tiap-tiap orang Islam beriman kepada Allah. Itu nasihat pada Allah. Dan janganlah disekutukannya dengan yang lain. Itu nasihat pada Allah. Orang-orang Islam yang memegang tugas sebagai pemimpin, ni diperingatkan, naklah sentiasa mengawasi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, supaya orang-orang yang di bawah pimpinannya terhindar dari kezaliman. Kalau pemimpin tu jalan hukum elok, faham hukum elok, barulah rakyat tak kena zalim. Ajaran Islam adalah merupakan nasihat yang menjadi panduan kepada manusia semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah pentingnya nasihat di dalam agama, pentingnya nasihat dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ataupun kehidupan kita dalam keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak. Semuanya ini kalau nasihat itu berjalan, insya-Allah akan eloklah hidup kita, masyarakat kita. Tapi kalau nasihat tak jalan, pincanglah hidup kita, tuan-tuan. Nabi dah sebut agama itu dia berjalan elok kalau ada nasihat. Baiklah tuan-tuan, saya rasa cukup dah masa kita mengajak. Kita ambil masa 1 jam kuliah ni. Sekarang 1 jam lebih dah kita ambil. Saya rasa cukup takat tu dulu. InsyaAllah kita akan baca hadis ke-14 pula. Tanda elok-elok sikit.
hak saya pun tanda lari juga. Siapa tak tahu. Tanda. Sekali lagi kita akan baca hadis 14 pula. Habis dah yang ke-13 dalam kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wal fashal wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah kita yang akan datang.